Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berkongsi kembali iaitu belajar bahasa Arab bersama. InsyaAllah kita akan menghabiskan kita akan ulang lagi kaji kita menggunakan kitab Lentera Santri. Ada kitab kecil tu, isi dia ringkasan semua. Lentera Santri. Yang ni dia ringkasan daripada kitab yang besar, kitab Nahwu Al-Fatih. Ada ringkasan pada kitab ni yang dah kita belajar semalam. Jadi kita nak ringkaskan itu daripada yang isim marfu' sampai terakhir kali kita belajar semalam iaitu naib fa'il. InsyaAllah. Jadi kita nak ulang kaji dia sesuai dengan soalan-soalan yang ada dalam Lentera Santri. Jadi semoga saja ini boleh menguatkan pemahaman kita terhadap bahasa Arab yang asas dalam kitab Nahwu Al-Fatih. InsyaAllah. Naam. Okey. Boleh kalau Haji nak bacakan soalan dia. Jadi ada soalan ni dalam lentera tu. Baik, jadi Ustaz Syamsul, maaf Ustaz Agung, sudah pun habis. Kita dah habis level 1 Ustaz? Dah habis. Kita dah habis level 1. Jadi sangat mustahak kita mengulang kaji. Jadi paling baik ialah kita membuat nota-nota ringkasan kita, apa yang kita belajar tu kita buat, ringkaskan, buat raja-raja apa yang dibelajar, dan kita ulang. Baik, daripada panduan Ustaz Syamsul Ma'arif, daripada bukunya iaitu Lentera Santri. Santri ini adalah pelajar-pelajar. Santri itu kalau dalam bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia adalah pelajar. Lentera, dia ada gambar lilin, cahaya. Baik Ustaz, kita pergi ke nombor 36 iaitu isim marfu'. Ada berapa? Sebutkan. Jadi dia bagi juga 7 Ustaz. Ada 7. Isim marfu' ni ada 7 iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobar ina, dan tabi pada isim marfu. Jadi ini tengok, dia ada 7 yang bawah tu. Nampak? Masya Allah. Yang bawah dia tu sekali ya. Itu kita pandang. Di bawah tu adalah nota dia. Di bawah itu adalah nota dia. Dia bagi isim marfu ada berapa? Sebutkan. Dia bagi di sini isim marfu ada 7, iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, khobar lagi, isimnya kana, khobar ina, dan tabi' pada isim marfu. Jadi itu nota dia, kalau boleh nanti Ustaz akan huraikan. InsyaAllah Ustaz, sila. Jadi itu soalan yang pertama dia. Tapi soalannya tentang isim marfu'. Kita dah cakap dah 2 hari lepas, kalau tak silap, 3 hari lepas, tentang isim marfu'. Isim marfu' adalah setiap ismun atau kata benda yang dia tu rafa'. Dia tu isim tu mesti rafa' dia. Rafa' kita dah belajar kan? Kita dah belajar tanda rafa' tu ada 3. Rafa' tanda dia ada 4. Dawan, dhammah. Dhammah tu apa? Baris belakang. Lepas tu alif. Lepas tu dhammah, dawan, alif, waw. Lepas tu nun. Jadi yang kita bahas sekarang ni adalah isim rafa'. Yang ini tak dapat ni semua kita kena hafal ni. Kena hafal. Faham dan wajib kena hafal. Betul. Kita rajin hafal ya. InsyaAllah. Bila kita taburkan dia punya benih-benih dia akan memberi hasil kepada kita belakang, insyaAllah. Kita yang kita bahas kan adalah isim marfu'. Maknanya adalah setiap kata benda yang boleh jadi rafa'. Jadi kita kan dah belajar semalam rafa' tu. Pasti terfikir sama kita, bila saja kata benda tu boleh jadi rafa',
Sekarang ni kita belajar bila mana dia jadi fa'il, bila mana dia jadi naib fa'il. Ada 7 dia keadaan dia yang dia tu boleh jadi rafa'. Pertama, apabila dia sebagai fa'il atau pelaku yang kita bahas semalam, 2-3 hari lepas. Lepas tu apabila dia sebagai naib fa'il. Naib fa'il ni yang semalam baru kita belajar. Jadi apabila dia sebagai fa'il dan naib fa'il, dia ismun tu mesti dalam keadaan rafa'. Maknanya dia boleh berakhiran pakai dhammah, boleh pakai alif, boleh pakai waw. Mesti macam tu dia. Yang di antara yang 7 tu baru 2 yang kita belajar di level 1 ni. Nanti yang di level selanjutnya baru kita tambah lagi sampai 7 insya-Allah. Itu yang soalan. Itu kita kena faham. Belakang hari nanti Ustaz akan huraikan. Ustaz akan hurai lagi, tambah lagi. Tapi kita kena ingat, ini yang 7 ni hafal lah daripada sekarang. Isim marfu ada berapa? Ada 7. Hafal. Walaupun kita belum ajar lagi, setengah tu fa'il dah. Naib fa'il, mubtada, khobar. Isimnya kana, khobar ina dan tabi' pada isim marfu. Seterusnya, perkara 37 yang daripada senarai buku Lentera Santri ini. Apa itu? Cuba dia tulis. Dia tanya ada di sini Ustaz. Fa'il adalah, apa dia fa'il? Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni. Maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Contoh pun dia bagi di sini Ustaz. Saya ulang balik. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni, maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Ustaz kena hurai ni bagi faham lagi. Ada dia bagi khama Zaidun Muhammadun alimun abuhu. Saya ulang lagi Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni, maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Contoh di sini dia bagi. Jadi pertama adalah fa'il. Kita dah bahas fa'il tu apa dia? Fa'il adalah pelaku dalam bahasa Melayu, pelaku. Atau dalam bahasa Inggeris dia dua. Jadi kalau fa'il, apabila kita nak buat ayat yang dalam ayat tu ada fa'il, fa'il tu mesti rafa' dia. Mesti dia marfu'. Okey. Itu yang pertama. Sebab tu dia fa'il termasuk isim marfu'. Sebabkan dia fa'il tu mesti rafa'. Contohlah sini. Ini fa'il dia ni. Zaidun ni. Ini fa'il. Ini fa'il. Pelaku. Dalam bahasa kita. Atau dalam bahasa Inggeris dia dua. Ini fa'il dia, pelaku dia. Sebab tu sini rafa'. Pakai dhammah. Pakai dhammah. Ni tanda rafa' dia. Sebab tu dia rafa'. Macam mana kita tahu dia fa'il? Sebabkan dia sebagai pelaku. Tengok di sini. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Jadi dalam bahasa Arab, dia kata kerja dulu. Kata kerja yang pertama. Selepas tu baru datang fa'il dia. Berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain. Majoriti bahasa pelaku dulu, baru selepas tu kata kerja dia punya. Kata kerja dia. Pelaku dulu baru kata kerja. Tapi bahasa Arab kata kerja dulu baru pelaku. Jadi yang pelaku inilah sebagai fa'il. Setiap fa'il mestilah rafa'. Sebab tu dia dikatakan isim yang marfu'. Jadi setiap rafa' tu dia cakap isim marfu'. Sebab tu sini pakai dhammah, tak boleh pakai fathah, mesti pakai dhammah sebabkan dia rafa'. Itu penjelasan tentang fa'il dan contoh dia. Okey. Seterusnya 38 perkara yang dicatatkan dalam buku ini, Nahu level 1 Ini kita duk membicarakan perkara tajuk Nahu level 1. Nombor 38. Fa'il ada 2, sebutkan berikut contohnya. Dia ada 2, iaitu zahir, dhamir. Apa contoh dhamir? Yang dibaginya di sini darastu, darastu,
rusu talibun. Yadrusu talibun. Itu adalah zahir. Zahir contoh yang dibagi. Yadrusu talibun. Zahir yang dibagi dia ada dua. Satu zahir, domer. Contoh zahir. Yadrusu talibun. Kalau domernya, contoh yang dibagi. Darastu. Darastu. Sila Ustaz. Jadi tadi makna fa'il. Sekarang bentuk-bentuk fa'il. Jadi bentuk-bentuk dia tu dia ada berbentuk isim, berbentuk nama orang, berbentuk nama benda, berbentuk benda dia. Sekarang kita tengok. Dia kan kata kerja dulu. Kalau dalam bahasa Arab kata kerja dulu. Baru selepas tu pelaku dia. Ni makna kata kerja satu ni adalah belajar. Sedang belajar. Sebabkan makna dia sedang sebab present tense sebabkan dia fi'il mudhari' sedang belajar. Ni kata kerja dia. Berarti ini fi'lun dia. Atau kata kerja. Kata kerja dulu. Sedang belajar. Baru kita bagi selepas dia tu adalah pelaku dia. Siapa? Pelajar. Pelajar ni sedang belajar. Ini fa'il dia. Ini fa'il dia. Ini pelaku dia. Ini doer dia. Ini pelaku dia, talibun dia. Sebab tu dia rafa' macam yang kita cakap tadi. Pakai dhammah hujung dia kan. Yang ini ni jenis fa'il dalam bentuk ismun zahir. Ini ismun kan, talibun ismun kan. Sebab kan ada tanwin hujung dia. Ismun dia. Dan dia zahir. Nampak dia bentuk di sini. Nampak dia. Ni zahir. Tu dia. Ismun yang nampak. Nampak dia sini. Ni dia talibun. Talibun makna dia pelajar. Pelajar sedang belajar makna dia. Ini yang pertama. Isim zahir. Jadi isim zahir ni adalah contoh dia. Nama-nama telah pergi seorang Muslim. Telah solat seorang Muslimah. Muslimah tu kan ismun yang nampak dia. Tu dia sebagai isim zahir. Itu yang kedua adalah domir. Domir ni bahasa kita dia kata ganti nama. Kata ganti nama domir ni. Sama macam kita cakap saya belajar. Kalau sini ni kan pelajar itu sedang belajar. Kalau sini ni saya belajar. Saya tu kan kata ganti nama. Saya dia jadi fa'il. Jadi sekarang ini kan belajar makna dia. Ini saya. Ini kata kerja dia punya. Atau dalam bahasa Arab dinamai fi'lun. Ini pelaku dia. Atau dalam bahasa Arab dinamai fa'ilun. Jadi fa'il tu, pelaku tu ada dua bentuk dia. Ada berbentuk ismun yang nampak, ada juga dalam bentuk kata ganti nama. Jadi kalau daras tu ni kan makna saya. Saya telah belajar. Jadi ini ini adalah fa'il. Fa'il dalam bentuk kata ganti nama. Jadi itu dia beza-beza dia. Macam-macam dari fa'il. Terima kasih Ustaz. Baik, seterusnya. Dalam level 1, Nahu. Level 1 ya. Baik, perkara 39. Domir baris. Apa itu domir baris Ustaz? Jawapannya dibagi dalam buku ini. Domir yang nampak. Jadi apa itu domir baris? Jawapannya adalah domir yang nampak. Contoh apa dia? Apakah contoh domir baris? Kharashna. Dia bagi satu saja. Tak mau pening kepala. Dia bagi satu untuk kita ingat. Tapi kita sendiri kena cari. Sebagai seorang pelajar, sangatlah mustahak kita sendiri yang cari contoh-contoh bagi domir baris. Dalam buku ni dia bagi satu untuk mudah kita ingat. Kita kena faham makna kharashna tu apa makna. Jadi kita pun boleh cari contoh-contoh yang lain. Kalau kita tak faham makna kharashna, kita tak boleh nak cari contoh-contoh lain. Sila Ustaz uraikan. Okey. Ini kan kita dah cakap sampai domir tadi. Dalam bentuk domir. Yang bentuk domir ni pun terbagi dua.
Yang pertama adalah domir baris. Yang kedua adalah domir mustatir. Yang ditanyakan tadi baru domir baris. Domir baris apa? Domir ni kata ganti nama. Baris ni makna dia nampak dia. Jadi kata ganti nama dalam bahasa Arab tu ada yang nampak, ada yang tak tampak berarti. Ada yang nampak, ada yang tak tampak. Kalau sini kharaj ni makna dia, kalau orang-orang tabligh selalu cakap khuruj, keluar. Ni dia dari perkataan kharajna, keluar, telah keluar. Siapa? Ni makna dia kita. Ni kita. Kalau sini tu, ni saya makna dia. Tapi kalau yang di sini ni kita. Jadi kalau sini antum nak buat jadi kita telah belajar, darasna berarti sini ni. Kalau sini antum nak buat jadi saya, kharajtu berarti. Itu je ubah. Ini saya, ni kita. Ini berarti kata ganti nama ni kan. Ini kata ganti nama ni berarti. Kata ganti nama. Ini kan pelaku ni. Telah keluar. Makna dia kita. Telah keluar siapa? Kita. Ini kan fi'il. Ini pelaku dia. Kita yang telah keluar. Sekarang pelaku dia dalam bentuk apa? Kata ganti nama. Sebab tu dia domir. Nampak ke tak kata ganti nama dia? Nampak ni benda dia. Sebab tu nama dia domir baris. Maknanya yang tu ni pun domir baris. Sebab kan tu kata ganti nama tu nampak dia. Ni kata ganti nama dia. Nampak dia depan mata. Jadi ini kata ganti nama. Kita kan kata ganti nama tu. Kita, saya, dia, kamu. Kata ganti nama. Nampak dia benda tu. Ni dia. Perkataan kita tu nampak dia. Ni dia. Sebab tu dia domir baris. Sebab dalam bahasa Arab ada kata ganti nama yang tak tertulis. Nanti kita tengok selepas ni ada soalan dia. Beza dia. Jadi kita kena ingatlah. Jadi ustaz yang ajar tadi adalah kata ganti nama. Kita, dia, saya, aku. Tidak sebenarnya ada nama dia yang betul. Tapi ganti nama dia panggil saya. Dia. He, she, it. Dia. He, she, it, we, they. Itu ganti nama tu Ustaz ya. Masya Allah senang. Baik. Domir mustatir. Tadi Ustaz dah sebut. Dia ada dua. Domir baris dengan domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Jawapannya domir mustatir adalah domir yang tidak nampak. Contoh dia apa? Ajlisu, najlisu. Ajlisu, najlisu. Kita faham dan kita hafal. Faham dulu, kemudian kita hafal. Tengok contoh, kemudian kita cari contoh-contoh kita sendiri. Barulah kita belajar bahasa Arab. Barulah berkat. Jangan kita duk bergantung dengan Ustaz Agong ni. Dia bagi contoh. Atau Ustaz Syamsul buku dia. Dia bagi contoh. Kita sebagai seorang pelajar, kenalah rajin kita mencari ataupun membuat contoh-contoh lain. InsyaAllah. Ini domir mustatir. Macam mana domir mustatir tu? Ini ajlisu, najlisu. Kalau kita ambil ini perkataan ini maknanya dia duduk. Antum cari dalam kamus perkataan duduk bahasa Arab apa dia? Nanti dalam kamus tu akan terjumpa jalasa, ya jalisu. Akan dia bagi macam ni. Ya jalisu. Maknanya dia duduk. Kalau ya jalisu ni dia. Kalau ajlisu ni saya. Sekarang selepas ni ada ke tak kata ganti nama macam macam tu? Ada ke tak selepas ni? Selepas ni. Tak ada, kosong je kat sini kan. Yang sa ni bukan kata ganti nama ni. Ini masih kata kerja dia. Sa ni kan kata kerja ni. Ja, la, sa, jim, lam, sa tu kata kerja. Yang hamzah ni Zat, bukan yang hamzah ni kan huruf mudhara'ah yang ada kita belajar. Huruf mudhara'ah tu apa? Huruf yang menandakan bahawasanya perkataan tu adalah fi'il mudhari'. Bukan. Ini bukan. Ini huruf mudhara'ah. Ini kata kerja dia punya duduk. Makna dia duduk. Saya dia mana? Makna kan dia saya duduk ni. Saya duduk. Duduk ni dia bahasa Arab dia. Jalasa. Yang hamzah ni huruf mudhara'ah. Jadi mana saya dia? Di mana letak perkataan saya tu? Tak ada kan? Tak nampak sini kan?
Maknanya perkataan saya itu tak nampak dia. Saya itu kan kata ganti nama. Maknanya kata ganti nama saya ni tak ada dekat sini. Tak nampak dia, tersembunyi dia. Sebab tu kata ganti nama dia tu disebut domir mustatir. Kata ganti nama yang tersembunyi. Macam tu juga ni, najlisu. Yang na ni adalah huruf mudhara'ah. Jim, lam, sa. Ini adalah kata kerja dia punya. Kata kerja dengan huruf mudhara'ah. Mana? Ini makna dia kita duduk. Kita duduk. Nun ni huruf mudhara'ah. Jim, lam, sa ni jim, lam, sin. Ini ni bermaknakan duduk. Kita dia mana? Mana bahasa Arab kita di sini? Tak ada kan? Sebab tu dia adalah domir mustatir. Jadi kata ganti nama yang tak tampak. Tapi makna dia tetap kita duduk. Cuma dalam bahasa Arab dia tak buat. Jadi kalau kata kerja dia tu present tense atau fi'il mudhari', kalau kita menyebutkan kita, saya, itu tak disebutkan di sana. Tak disebutkan perkataan kita atau saya dalam bahasa Arab. Sebut je terus najlisu atau ajlisu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita kena ingat, kata ganti nama tu kita kena ingat. Apa dia kata ganti nama? Dia, aku, saya, mereka, semua tu kata ganti nama. Dan dia Ustaz dah hurai dua perkara. Domir baris. Apa dia domir baris? Domir yang nampak. Contohnya, kharajna. Lagi satu apa dia? Domir mustatir. Domir mustatir. Domir yang tidak nampak. Contohnya ajlisu, najlisu. Ustaz dah bagi alhamdulillah. Baik, seterusnya perkara 41. Naib fa'il adalah apa dia? Apa dia naib fa'il? Naib fa'il ialah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni, majhul atau isim maf'ul. Saya ulang. Naib fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni, majhul ataupun isim maf'ul. Contoh dia apa dia? Qutihal babu. Qutihal babu. Khalidun. Mahmudun. Khuluquhu. Sila Ustaz. Ni naib fa'il. Tadi fa'il. Fa'il tu pelaku. Tapi kalau naib fa'il ni bukan pelaku dia. Kita tengok di sini. Dia cakap tadi adalah kata isim yang mesti rafa', isim marfu' selepas fi'il majhul dia cakap. Fi'il mabni, fi'il majhul dia cakap kan. Majhul. Ini majhul tu. Maknanya mesti ada fi'il majhul dulu. Lepas tu baru ada naib fa'il. Ni fi'il majhul. Yang sini ni, ini fi'il majhul nama dia dalam bahasa Arab. Futiha ni. Yang al-babu ni adalah naib fa'il dia. Apa tu fi'il majhul? Fi'il majhul adalah passive verb. Atau kata kerja yang tak aktif. Kata kerja pasif. Maknanya dibuka, dilihat, atau lagi ditulis. Beza dengan menulis. Kalau menulis, tahu kita siapa pelaku dia kan. Ahmad menulis. Jelas. Menulis. Berarti Ahmad pelaku dia. Tapi kalau kita cakap kitab ditulis. Adakah kitab yang menulis? Bukan. Kitab tu ditulis. Berarti beza dia. Kalau kitab ditulis, tak ada pelaku di sana. Sebab tu, kalau majhul ni adalah passive verb. Yang tak diketahui pelaku dia. Cuma yang diketahui tu mangsa dia saja. Contoh, pintu dibuka. Maknanya pintu tu dibuka. Pelaku dia siapa? Tak ada, tak tahu. Siapa tak buka pintu? Tak tahu. Jadi, naib fa'il ni adalah setiap perkataan yang ada selepas passive verb. Kita tengok sekarang. Ini futiha ni maknanya dibuka. Kalau membuka, bahasa Arab dia fataha. Tapi kalau dibuka, futiha. Futihal babu. Telah dibuka apa? Pintu. Pintu dibuka. Jadi pintu yang kita nampak di sini ni atau dalam bahasa Arab di al-babu adalah naib fa'il.
Naibul fa'il. Ini naib fa'il. Jadi beza dia kalau kita buat di sini Ahmad, contoh kita buat beza dia dengan fa'il. Fataha Ahmadu al-bab. Ahmadu al-bab. Ahmad membuka pintu. Berarti Ahmad membuka pintu. Di sini ni membuka. Kalau sini ni dibuka. Beza dia. Kalau sini aktif. Kalau aktif dia mesti ada pelaku dia. Mesti ada fa'il. Tapi kalau dia pasif tak ada fa'il dia punya. Yang ada pengganti dia. Apa pengganti dia? Naib fa'il. Sebab tu nama dia naib fa'il. Itu beza dia. Jadi kalau antum boleh fokus nak dengar ni, insya-Allah faham insya-Allah. Jadi kalaupun tak faham, mungkin kita baca-baca lagi, insya-Allah akan dipahami. Senang insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Naib fa'il Ustaz dah baru hurai. Kita ada dua lagi dah. Sudah habis dua lagi ni. Ini adalah kesimpulan catatan-catatan perkara-perkara yang mustaq yang perlu kita ingat, yang diringkaskan dalam buku Lentera Santri. Lentera Santri ada dua lagi perkara Ustaz ya. Iaitu sekarang ni 42. Fi'il mabni mashhul. Apa itu fi'il mabni mashhul? Fi'il mabni mashhul adalah fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Fi'il mabni mashhul ialah fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Sila hurai Ustaz. Dia tidak ada contoh. Ni tadi contoh dia. Yang pintu dibuka ni tak ada fa'il dia kan? Tak ada pelaku dia kan? Berarti ini fi'il mabni majhul. Apa beza dia? Kita tengok dia. Fataha. Kalau sana tu futiha. Ya, ini maknanya membuka. Kalau ini makna dia dibuka. Kalau kita buat dalam ayat, Ahmad membuka pintu. Berarti Fataha Ahmad al-bab. Ahmad buka pintu. Kalau sini pintu dibuka. Maknanya futiha al-bab. Ni beza dia. Jadi kalau fi'il majhul tu adalah pasif. Kalau yang maklum adalah aktif. Jadi kalau dalam majhul tu dalam bahasa Inggeris pasif. Jadi yang tak aktif dia yang awalan dia dibuka, dia apa. Yang selepas kata kerja pasif tu mesti ada naib fa'il. Itu dia. Jelasan dia. Alhamdulillah Ustaz Agung ni cakap betul dia hurai. Baik. Akhirnya sekali perkara yang 43. Naib fa'il ada berapa? Dia suruh sebutkan. Naib fa'il ada berapa? Dia suruh sebutkan. Ya, apa yang diberi contoh sini jawapannya? Dhahir, dhamir. Apa dia? Naib fa'il ada berapa? Dia bagi dua petak, iaitu zahir, dhamir. Yang untuk zahir dibaginya contoh zuribas sariqu. Zuribas sariqu. Dhamirnya dibagi zuritum. Zuritum. Zurit. Di sini dia bagi zuri ya. Zurib ya? Oh, zuribba. Oh ya ada. Zuribtum. Contoh bagi dhamir adalah dhuribtum. Ba tak nampak tadi. Ni terakhir ni aja. Soalan terakhir. Jadi ni sama macam fa'il tadi, naib fa'il pun terbagi dua.
Ada ismun zahir, ada yang domir kata ganti nama. Yang isim zahir ni dia telah dipukul. Ni dia mesti kata kerja dulu. Tapi kata kerja dia pasif kan? Pasif. Telah dipukul. Apa yang telah dipukul? Siapa yang telah dipukul? Pencuri. Ini sebagai naib fa'il. Ini naib fa'il. Maknanya dia selepas kata kerja fi'il majhul. Fi'il majhul tu apa? Passive verb. Ini naib fa'il. Telah dipukul pencuri. Pencuri telah dipukul. Tukang curi itu telah dipukul. Yang ini kan dipukul, bukan memukul. Dipukul. Ini naib fa'il. Naib fa'il ni pencuri. Naib fa'il dia pencuri. Ini nama dia naib fa'il dalam bentuk ismun zahir. Isim dia. Ni isim ni kan ada alif lam. Isim. Zahir dia kan nampak dia bentuk dia. Sebab tu dia naib fa'il dalam bentuk isim zahir. Beza dengan domir. Kalau domir ni dia durib tum telah dipukul. Ini verb ni pasif dia. Maknanya telah dipukul. Yang ni ini naib fa'il dia. Naib fa'il dia. Apa makna dia? Kalian. Tum ni makna dia kalian. Maknanya telah dipukul. Siapa kalian? Kalian telah dipukul. Berarti kalian kan kata ganti nama tu. Kata ganti nama dalam bahasa Arab tu domir. Sebab tu ada juga naib fa'il dalam bentuk domir atau kata ganti nama. Kalian naib fa'il. Ini dia ciri-ciri dia. Jadi kata naib fa'il sama sangat macam fa'il. Beza dia cuma kalau fa'il kawan dia active verb, kalau naib fa'il kawan dia passive verb. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Jadi pada petang ini kita telah pun Ustaz Agong menguraikan perkara mengenai isim marfu'. Ada berapa? Dia ada 7. Fa'il, apa dia fa'il? Ustaz dah pernah huraikan fa'il. Fa'il ada 2, sebutkan zahir, domir. Domir, baris Ustaz sebut tadi. Domir mustatir. Kemudian naib fa'il. Apa dia naib fa'il? Kita kaji balik, kita tulis balik semua. Poin-poin dan hafal. Kemudian, fi'il mamni majhul. Apa dia? Kemudian Ustaz uraikan lagi naib fa'il. Ada berapa naib fa'il? Zahir dengan domir. Masya Allah. Ustaz, macam mana Ustaz ni? Kita belajar. Ya? Macam mana kita nak meningkatkan daya ingatan Ustaz? Jadi kalau ikut buku Ustaz dalam buku ini Lentera Santri, mungkin Ustaz nak tambah. Saya baca sikit poin dia yang dia bagi. Jadi macam mana kita nak meningkatkan daya ingat untuk kita mempelajari Nahwu Sorob bahasa Arab. Daya ingat setiap orang ni dia berbeza-beza ikut buku ni. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kuat dan ada yang lemah. Bagaimana meningkatkan daya ingat dalam belajar? Jadi Ustaz Syamsul Marid dia menguraikan, nombor pertama dia kata, kita semua apa yang diajar oleh guru kita Ustaz Agong ini dan melalui buku Ustaz Syamsul Marid, kita kena anggap semuanya penting. Apa yang diajar oleh guru kita Ustaz Agong, Ustaz Farid, semuanya kita kena anggap penting. Apa saja data yang dibagi, raja-raja ke apa ke, poin-poin yang dibagi tu kita cuba buat rajah kita sendiri. Jangan kita duk bergantung dengan rajah yang dibagi oleh guru. Kita mesti kreatif macam mana kita nak buat ringkasan. Untuk kita faham ni kita yang lebih tahu. Apa dia yang kekurangan kita, apa kelebihan kita. Kadang-kadang kita nampak lagi terang. Kita buatkan cara-cara macam mana kita nak tangkap ilmu yang kita dapat itu, kita huraikan. Dan ingat, sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan mengajar. Bila kita dah belajar ni, kita cari pelajar-pelajar, budak-budak dari sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kita panggil dia orang mari duduk rumah, kita buat mi goreng ke, duduk, kamu semua belajar, aku hajar. Jadi, kerana hadis menyatakan, sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan terus dia mengajar. Barulah berkat. Apa yang kita duk belajar tu kita terus ajar, berkat.
Macam kita duduk muzakarah, kita ulang. Banyak kali kita buat, insya-Allah akan mudah. Konsentrasi. Nombor duanya kita mesti ada konsentrasi. Konsentrasi adalah kita mematikan, kita pusatkan perhatian kita kepada satu objek. Konsentrasi memiliki peranan yang sangat besar dalam mengingat suatu objek. Tanpa konsentrasi, data yang dipelajari tidak akan dapat diingat. Kita kena konsentrasi. Tengok tu. Jangan bagi fikiran kita duk kira kurung. Kejap lagi nak makan apa pula ni? Kurung kerja sedap kan nak makan. Penuh di dapur kita tu penuh dengan Maggi mee lah, roti lah, biskut lah, penuh. Tak seperti biasa. Hari-hari biasa tak kurung ni tak ada makanan. Tapi sekarang bila kurung makanan penuh. Jadi kita duk belajar ni pun kita sekejap duk fikir aku nak makan ni. Jadi kita mesti ada konsentrasi. Pembeza utama antara pelajar dalam mengingat pelajaran adalah konsentrasi. Pelajar yang gagal dalam mengingat pelajaran, penyebabnya kebanyakan bukan kerana lemahnya daya ingat, tetapi kerana kurang ataupun dia tidak ada konsentrasi. Jadi kita mesti fokus lah. Kita mesti fokus Ustaz ya. Fokus, concentrate. Waktu sedikit kita dapat banyak tanpa konsentrasi. Waktu banyak kita dapat sedikit. Contohnya orang yang akan memasukkan benang ke lubang jarum jahit tu. Dia nak masuk benang ke lubang jarum. Tapi kalau dia betul-betul bagi konsentrasi, mudah saya dia masuk benang tu ke lubang jarum. Tapi kalau dia tengok sana, tengok sini, nak masuk benang ke lubang jarum tu, maka masa lama. Pasal dia tak bagi tumpu. Dia tumpu ni itulah yang memberi kita kejayaan. Jadi untuk bisa konsentrasi dalam belajar ni, di antara caranya adalah tarik nafas. Tarik nafas agak dalam. Tarik nafas agak dalam. Yang keduanya cari tempat yang tenang. Jika boleh kita cari tempat yang tenang. Duduklah rumah tu cari tempat yang tenang. Kalau ada balcony kan, tapi jangan bagi nampak orang lalu lalang depan rumah. Belah belakang. Kalau di Australia ni selalunya di belah belakang rumah dia buat tempat anak-anak main. Kita ni semua budak-budak main semua depan rumah. Tapi di Australia ni dia pagarkan di belakang tu, orang pun tak nampak. Rumah tu macam tak ada orang. Tapi semuanya duk main di belakang, duk makan lah apa semua dalam garden. Gardennya di belakang, depannya tak ada garden. Jadi kalau kita ni pun buat rumah tak lama ni, biar belakang tu ada garden, laman, semuanya di belakang. Jangan kita tunjuk di depan. Depan ni orang lalu-lalang nampak apa kita dapat, kadang-kadang kita pula malu nak duduk depan. Jadi kita duduk sembunyi dalam rumah. Jadi bila bina rumah tu Ustaz, lain kali Ustaz kalau ada tanah, bina depan tu biar tak kapos je. Tapi di belakang Masya Allah, orang tak nampak, orang tak tahu, anak-anak kita senang. Ada kolam lah apa semua di belakang rumah. Jadi kita cari tempat yang tenang untuk kita belajar. Duduk dengan tenang tanpa bersandar, tidak menundukkan kepala. Duduk dengan lebih baik. Kita bahasa belajar tu kita pandang guru. Kita pandang mulut dia. Kita pandang mata dia. Mulut sebutan dia macam mana, kita tengok mulut dia. Pandang guru yang sedang menerangkan dengan baik. Jika membaca buku, fokuskan pada bacaan. Jangan tengok-tengok. Fokus betul, tumpu. Baik, banyak kita mengulang. Perkara yang tiga, kita kena banyak mengulang. Cara paling mudah untuk menghafal dan menjaga hafalan adalah dengan mengulang-ulang. Jarang ada orang yang sekali baca atau sekali dengar langsung hafal untuk selamanya. Tak ada. Dia mesti ulang balik. Jangan kita jemu. Seronok. Masa kita duduk belajar tu sedialah kopi O ke, Milo ke tepi. Ada biskut sikit. Kita concentrate supaya tumpu. Kita tak ni. Kebanyakan orang untuk bisa hafal, kita akan lakukan pengulangan. Demikian juga untuk menjaga hafalan. Jadi semakin banyak pengulangan akan semakin menguatkan hafalan kita. Di antara ulama ada yang mengulang hafalan sampai 1000 kali. Ulama dia 1000 kali dia ulang-ulang, dia tak jemu. Inilah yang lekat ni. Kerana khawatir akan hilang dari ingatan. Tuan-tuan, puan-puan,
Ni dah belajar agama ni, belajar kitab-kitab ni, Al-Quran bahasa Arab, jaga pemakanan. Janganlah selalu suka sangat duk order Grab. Orang nak masak, kita makan. Kita pun tak tahu dapat apa daripada masak di kedai, restoran-restoran, kita tak tahu. Sangatlah musak kalau kita nak jadi alim, kita nak jadi hafiz, masaklah sendiri. Ibu-ibu korbankan masa kita. Kena korban. Jangan duk bagi anak makan itu benda-benda yang duk ada tu. Duk ada kedai, duk ada Grab, ayam itu, ayam ini, mi itu, mi ini, semuanya kita tak tahu. Punca daripada mana, campur apa, dibubuh dengan haji motor banyak-banyak. Habis otak-otak kita sel-sel semua makan habis. Jadi kita kena jaga ya Ustaz ya. Semakin diulang, semakin berkesan. Tidak diulang, akan menghilang. Baik, akhirnya menjaga kesihatan. Ustaz kena jaga kesihatan Ustaz ya. Ini musim sekarang ni, musim COVID-19. Jaga betul-betul ya. Jarak dia nak duduk sebelah-sebelah pun kisi 1 meter. Saya pergi bank, dia main duduk rapat sikit. Saya tengok, mereka tengok saya janggut. Mereka halau saya duduk di belakang. Allah, sedih saya tengok. Mereka takut orang janggut musim dia sekarang ni. Allahu Akbar. Kita kena jaga kesihatan. Kesihatan sangat berpengaruh dalam kerja daya ingatan ini. Ketika orang tidak sihat, tak akan susah kita nak dapat. Maka akan mengalami kesulitan dalam belajar kalau kita tak sihat, kerana konsentrasi terganggu. Untuk menjaga kesihatan, di antara dengan mengatur cara kita punya pemakanan. Nak makan tu basuh tangan dulu. Tadi Ustaz Kamal pun kita dah bagi warning ke dia. Ambil air panas Ustaz, basuh tangan. Ustaz tak boleh air panas tu. Ambil sabun lah, pakai sabun. Air panas nanti rosak kita. Minum dan istirahat kita kena jaga. Makanan dan minuman yang kita konsum tu, kita pastikan benda yang bersih. Dah habis makan, kita bersih. Balik kita pergi pasar, balik tu pergi terus beli air, mandilah. Pakaian-pakaian tukar tu kalau kita pergi pasar. Takut kuman tu ikut dekat baju kita tu. Di samping itu juga sangat perlu kita berolahraga. Macam mana Ustaz Agung? Kita tak olahraga langsung ni. Meja pingpong cuba kita angkat tadi, kita punya pelajar-pelajar depa duduk atas meja pingpong dah patah dah. Sekarang kita bawa keluar tak boleh main. Aduhai nasib, tak boleh nak main pingpong. Siapa punya kerja Ustaz dia baring atas meja pingpong, patah kaki dah. Baik, setakat itulah saja coretan-coretan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah sampai penghujung. InsyaAllah apa yang kita dengarkan tadi dan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua dan semakin menguatkan kita untuk belajar bahasa Arab. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dikuatkan Allah dan diberi semangat untuk belajar bahasa Arab. Baik yang itu yang belum faham ataupun sudah faham, kita tak boleh putus asa dalam belajar bahasa Arab ni. Sebab Allah dah janjikan bahasa itu mudah bagi kita semua. Akhirul kalam, astaghfirukum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.